Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu sekali lagi kita pada hari ini bagi pengajaran subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 2 khusus untuk kelas 2 adil dan 2 fasih. Hari ini adalah hari Rabu 17 hari bulan 3 2021. Masa bersama dengan cikgu pukul 11 hingga pukul 1.30 petang. Baiklah, kita teruskan pada slide yang berikutnya. Diharapkan semua pelajar dah bersedia untuk mendengar pengajaran cikgu pada hari ini. Baiklah, hari ini kita masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitu reka bentuk mekanikal. Namun kita dah pergi kepada objektif 2.23, iaitu menghasilkan lakaran 3D sebuah reka bentuk gadget yang menggunakan sistem mekanikal yang dipilih. Okey. Jadi pelajar dapat menghasilkan lakaran lah. Reka bentuk gadget. Jadi di akhir pembelajaran kita hari ini, pelajar diharapkan dapat berjaya melukis satu lakaran reka bentuk gadget, iaitu lampu basikal. Teruskan. 2.23 menghasilkan lakaran 3D reka bentuk gadget yang menggunakan komponen sistem mekanikal yang dipilih. Baiklah, setelah pereka bentuk mengenal pasti idea inovasi yang akan dilakukan pada gadget lampu basikal, lakaran perkembangan idea akan dihasilkan. Apa maksudnya di sini? Okey. Sebelum kita membuat sesuatu idea inovasi, proses yang perlu kita lalui ialah kita perlu melakar. Jadi lakaran kita memerlukan beberapa perkembangan idea. Beberapa perkembangan idea. Di sini kita memerlukan ada 3 idea. Idea pertama, idea kedua, idea ketiga. Idea pertama adalah idea yang simple lah, maksudnya gadget lampu yang kita lakarkan adalah asas saja. Kemudian apabila kita lakarkan perkembangan kepada idea yang kedua, ia adalah merujuk kepada idea yang pertama tadi. Begitu juga dengan idea yang ketiga. Bila kita melakar lakaran perkembangan idea ketiga, sebenarnya dia merujuk kepada idea yang daripada satu. Jadi proses ini mengambil masa yang lama. Kita kena kenal pasti idea-idea setiap perkembangan-perkembangan yang ingin kita hasilkan nanti. Baiklah, kita tengok dulu gambar rajah lakaran idea-idea tersebut. Okey, semasa menghasilkan lakaran perkembangan idea, maksudnya semasa dalam proses kita melakar beberapa idea, elemen dan prinsip dalam reka bentuk. Kita dah belajarkan ada 7 elemen, 7 prinsip. Apa itu elemen? Garisan, rupa, bentuk, jalinan, tekstur, warna kan. Dan prinsip, kepelbagaian. Itu antara contohnya lah. Tujuannya adalah untuk memastikan lakaran gadget yang akan dihasilkan itu memenuhi kehendak pengguna. Okey. Namun fungsi utama gadget mesti dikekalkan. Jadi kalau kita dah tahu lampu basikal ni, apa fungsi dia? Okey. Fungsinya adalah untuk menyuluh keadaan gelap. Menyuluh laluan dalam keadaan gelap. Maksudnya pada waktu malam lah. Jadi fungsi utama untuk lampu basikal, kita kena kekalkan dia.
Jadi kita lihat pada idea yang pertama. Ini basikal dululah. Ada lampu satu kat sini. Diletakkan pada handle basikal. Kemudian diinovasikan daripada idea yang pertama kepada idea yang kedua. Okey. Maksudnya kat sini kalau kita lihat kat sini, dia rupa macam lampu picit sedikit. Ada pemegang. Lepas tu ada bahagian hadapan yang ni. Berbeza dengan idea yang pertama. Seterusnya, lakaran perkembangan kepada idea yang ketiga mestilah merujuk kepada idea yang kedua. Jadi di sini kita lihat apa yang berubah di sini. Sebelum ni bahagian pemegang pada handle, kemudian pemegang tangan, kemudian ada juga pengunci di situ untuk idea yang ketiga. Jadi bahagian pemegang berlakulah inovasi ataupun perkembangan idea pada bahagian pemegang. Begitu juga dengan penutup lampu picit bahagian hadapan. Dulu besar, tu sedang, kemudian makin kecil. Jadi kat sini kita tengok kat sini dia ada gelongsor pula, boleh cabut. Dulu permanen itu lekat, ada bol dengan nut di situ. Ini tak boleh ditanggalkan, tetapi kat sini ada gelongsor. Dia boleh tolak pula supaya lampu untuk idea yang ketiga ni boleh tercabut. Okey. Jadi yang ketiga ni dipanggil lakaran reka bentuk akhir. Teruskan. Okey, ini adalah idea perkembangan inovasi bagi lampu basikal. Bagaimana kita nak melakar? Jadi kalau lihat kat sini, kamu tiru je lah, maksudnya ikut dia punya rupa bentuk. Okey. Contohnya kita nak buat bahagian hadapan. Okey. Maka kita buatlah bulatan, asas bulatan. Okey. Kemudian buat bahagian lengkung dia. Cikgu lukis dekat tablet cikgu ni. Jadi dia terlalu licin pembukaannya. Kurang. Okey, kemudian kita nampak dia ada bahagian bawah tu kan. Okey, dia ada pemegang menuju ke handle. Okey, ni apa ni? Ni kesan bayanglah garisan tone gelap. Freehand je. Tak perlu pakai pembaris. Okay. Kemudian ada idea yang kedua. Jadi kalau kita kat sini, bahagian belakang pun dah berubah. Dah berubah. Okay. Kita buat silinder. Okay. Buat dulu dalam keadaan rupa bentuk geometri dia yang asal. Cuba tengok garisan cikgu. Itu ni tak berapa condong.
kesan tenggelam, hiasan pada apa? Cermin pada hadapan lampu picit. Kat sini ada dia punya Swiss. Tunggu sikit. Bahagian pemegang jari ke? Ada lubang. Dia ada shining sikit. Kat sini dia punya lengkuk. Okay, ni tempat bateri. Ni jalur-jalur ni kesan dia getah memegang. Kita nak ada idea kan. Okay, sekarang ni kita melatih melakar pengembangan. Kita tahu bahawa idea yang pertama tak ada bahagian ini. Idea yang kedua kita letakkan bahagian ni. Jadi kira perkembangan. Okay. Dulu. Jadi kalau yang idea yang pertama tadi tu tak ada tone, kita letak tone supaya nampak lebih realistik lah. Mana terang mana gelap kan. Yang gelap ada dia punya shining sikit. Okay. Jadi pengembangan di situ. Okay, lakarkan idea pertama, kedua, kemudian idea ketiga. Okay. Kita kena lukis lah, belajar melukis. Copy je macam mana step dia. Okay. Kita pergi pada slide yang berikutnya. Ini idea pertama. Jadi cara nak buat macam mana tadi? Buat bentuk bulat dulu. Saya tunjukkan pakai pen merah ni. Bulat dia dulu. Kemudian tarik belakang sikit. Hukungkan dia ikut sisi. Di jari yang sama pada bulatan. Lonjongkan bahagian belakang. Okay. Yang ini macam mana? Sebenarnya gini kan. Okay, buat ketebalan dia. Kita ada lubang kan. Ini dia punya penyangkut. Penyangkut ada yang seal. Lepas tu ada punya bahagian yang menyangkut pada handle basikal ni. Ni bulat lah dia pasang. Okay. Jadi yang lain ni punya kesan tona dia. Gelap kan, terlindung. Ni garisan tilan ataupun pantulan daripada cahaya yang ke mata kita. Yang ni pun sama. Jalur. Jadi elemen kat sini apa kat sini? Garisan. Ada ruang. Rupa. Maka jadilah bentuk. Ni dia punya elemen. Kita dah belajar kan. Ni garisan yang macam ini tebal ni tebal. Ini halus ataupun nipis. Okay, bentuk apa ni? Bulat. Okay, ni lonjong. Okay, rupa apa ni? Rupa bulatan. Ada organik dengan geometri kan.
Okey, kita teruskan pada idea yang kedua. Okey. Lakaran perkembangan idea ni. Okey, semasa menghasilkan lakaran, elemen prinsip dan reka bentuk perlulah diambil kira. Maksudnya penting. Okey. Fungsi utama. Apa fungsi utama? Bahagian lampu ni. Okey. Ada cahaya yang keluar. Kena kekalkan sehinggalah idea yang ketiga. Seterusnya kita tengok idea yang ketiga ni. Okey. Masih dikekalkan. Di sini ada gelongsor, bahan plastik, pemegang. Jadi lakaran reka bentuk yang akhir ni dia perlulah dilabelkan. Perlu berlabel. Ini contoh lakaran pilihan ataupun lakaran yang terakhir dilabelkan. Label kat sini iaitu ada anak panah. Anak panah maksudnya tajam anak panah ni menuju kepada bahagian-bahagian yang nak diterangkan, yang nak dilabelkan. Contohnya pemegang lampu. Bahagian badan ni lah pemegang lampu. Pengunci pemegang lampu. Kat sini masukkan handle mungkin. Ni handle. Okay, kat sini dah tempat lock dia. Pengunci. Dan badan lampu. Keseluruhan bahagian belakang badan lampu ni terdapat bateri di dalamnya. Jadi pemegang lampu, sistem mekanikal ialah pautan, pengunci pemegang lampu, tuas, badan lampu adalah gelongsor. Ini sistem mekanikal lah. Sistem. Okey. Jadi bila kita lihat pada lakaran ini pula dipanggil lakaran pemasangan. Di lakaran pemasangan ni, kita akan dapati bahawa semua bahagian-bahagiannya telah dipisahkan. Cermin, sambung pada mentol, cermin dan mentol melekat pada pemegang lampu. Pemegang lampu ni berada pada penutup lampu bahagian hadapan. Kemudian ada pemegang bateri dan perumah bateri. Dan di bawah sekali tu semuanya bila bahagian atas ni telah dicantumkan, maka dia boleh dicengkamkan menggunakan bahagian penyangkut pada handle ni. Ada sarung kat sini. Tapi ni tak perlu awak buat. Awak buat yang lakaran perkembangan 1, 2 dan 3. Jadi lukiskan satu lakaran reka bentuk gadget lampu basikal. Jadi aktiviti hari ni awak kena melukis. Awak boleh lihat contoh yang terdapat dalam buku teks bagaimana nak menghasilkan gadget lampu basikal. Cikgu pun akan lukiskan beberapa yang ringkas supaya awak pun dapat idea untuk lakaran 3D. Maksudnya lakaran 3D ni yang terbaik lah. Yang terbaik. Maksudnya tak ada perkembangan 1, 3 tu yang ketiga. Yang 1, 2 awak lakukan dulu. Latihan dulu. Kemudian yang ketiga ni gadget lampu basikal. Kalau tengok pada basikal anak cikgu tu dia ada lampu belakang kan. Dia pasang kat mana ni? Pada waktu malam kan. Nak main basikal, orang belakang tak nampak kita kan. Jadi lampu ni adalah lampu klip-klip. Jadi macam mana dia pasang?
pasang kat tempat duduk kan, jadi ada penyangkut. Kalau nak penyangkut kat sini ada lock dia. Ni dia punya torang shining kesan cahaya lah. Yang bulat-bulat ni bahagian LED dia nampak lah lagi luar. Dia ada rumah dia. Okay, ni LED ni. Okay, ni apa ni panggil lampu. Ni pengunci. Naik tulisan duduk besar sana. Begitu lakarkan dia. Terbentuk macam telur kan. Bentuk silinder kan. Bahagian plastik atas ni mesti ada switch. Okay, ini intro dia. Tangkalan tadi tu ialah garisan halus binaan cikgu. Ni betul lah tapi tangkalan tampilan warna ada 4 biji mentol LED. Okay. Ini punya bahagian dalam. Ni sisi ni tak nampak. Dia ada mentol satu lah. Genap ni. Okay. Belakang. Bulat terus. Okey, ini contoh. Baru kita logikkan. Ini bahagian sini. Ini sini. Kita gunakan garisan rapat-rapat supaya nampak tone. Dihitamkan bahagian sini supaya nampak dia gelap tebal. Apa ni? Lock ni. Dia masuk kat batang tempat duduk basikal, lepas tu nanti dia akan kunci. Okay.
Okey, kita labelkan okey, itu untuk aktiviti hari ini. Okey, itu saja. Jadi cikgu harapkan dapatlah kamu lukiskan satu lakaran model gadget lampu basikal yang apa tu kesenamaan ataupun inovasi daripada lampu-lampu yang ada di pasaran lampu basikal yang ada di pasaran. Okey, itu saja cikgu Aidi dengan Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.